Rakyat mengetahui dah, dia dah tengok dah. Orang tahu PH ni tak boleh pakai. Rakyat pun tak nak PH, rakyat tak nak DAP, rakyat tak nak Anwar. Betul UMNO ni parti yang berjasa, parti yang memang 60 tahun kan. Tetapi dalam keadaan hari ni, rakyat melihat pemimpin-pemimpin yang ada dalam UMNO. Ada pemimpin yang langsung tak boleh pakai, ada pemimpin yang tak ada kualiti, ada pemimpin yang buat kerja setiap masa, tak berhenti. Jadi rakyat menilai. Tetapi hari ni nak apa sebenarnya? Macam contoh, marah dengan Bersatu. Semua orang marah dengan Bersatu. Saya pun tak berkenan dengan Bersatu. Dan banyak kali saya pun bagi tahu, Bersatu ni parti yang pada saya, ibarat saya, dia cuba nak menggantikan UMNO tapi gagal. Tetapi kita bukan nak bernostalgia. Kita nak melihat ke depan. Ke depan ni macam mana? Rakyat ni dia bukan orang politik. Dia tak kisah pun lantak korang lah. Tetapi ke depan ni macam mana? Masa depan, ke depan ni macam mana? Begitu juga dengan parti PAS. Parti PAS dengan UMNO ni yang dulu bergaduh, seteru, macam-macam lah. Kafir-mekafir dan sebagainya. Boleh tutup buku untuk bersama dalam Muafakat Nasional. Dan begitu juga dengan keadaan hari ni. PAS ni pun dia bercakap perkara yang sama juga. Ke depan, kita nak Melayu ni macam mana? Saya minta maaf lah kalau ada yang berbangsa lain, bahasa Cina, bahasa India, yang melihat live saya ni. Tapi fokus saya ni memang Melayu dengan Bumiputera. Ini bukan perkauman, tetapi kita bercakap soal kestabilan negara ni mestilah dimulakan oleh orang Melayu dan Bumiputera. Jadi ke depan ni, UMNO nak macam mana? Segelintir pemimpin UMNO ni nak macam mana? Pergi dengan pilihan raya ke-15, adakah kita rasa kita boleh menang? Adakah kita yakin rakyat akan menyokong kita sepenuhnya? Ini persoalan yang sebenarnya setiap akar umbi UMNO kena berfikir perkara ni. Dan pemimpin UMNO lah khususnya untuk berfikir dengan baik. Sebab untuk pergi ke depan ni, menepani PRU15, ini satu perkara yang lain daripada yang lain. Ini bukan satu perkara yang menjadi kebiasaan seperti sebelum-sebelum ini. Sebagai contoh, PRU ke-14. UMNO kalah kerana ditolak oleh orang muda. UMNO kalah pilihan raya kerana ditolak oleh orang Melayu. Kerana apa? Sebab PRU ke-13, kaum Cina ni, dia memang tak undi dah Barisan Nasional. Dan PRU ke-14, mood mereka sama, malah lebih teruk lagi. Yang mana tak sampai 5% pun pengundi Cina yang mengundi Barisan Nasional. Yang menyebabkan Barisan Nasional ni tumbang, UMNO ini kalah disebabkan oleh undi orang Melayu, khususnya orang-orang muda yang pertama kali ataupun kali kedua mengundi pada PRU ke-14 yang lalu. Itu yang menyebabkan UMNO ni kalah. Kita boleh bagi 1001 macam alasan, kita boleh bagi tahu ni fitnah dan sebagainya. Ya, tapi ada 1001 perkara yang menyebabkan UMNO itu ditolak oleh orang muda. Jadi untuk menepani PRU ke-15 ke depan ini melibatkan dengan orang muda lagi. Seperti mana yang kita tahu hari ini, 18 tahun akan mengundi pada PRU ke-15 akan datang. 18 tahun. Budak-budak muda 18 tahun yang tak tahu apa-apa. Mereka tidak terlibat dengan manifesto Pakatan Harapan. Mereka tidak terlibat dengan skandal 22 bulan Pakatan Harapan. Mereka tak terlibat. Mereka tak tahu. Banyak mereka ni tak tahu. Tapi PRU ke-15 yang mungkin 2022 ataupun 2023, mereka ini akan mengundi. Bila mereka mengundi, mereka tidak lagi melihat parti itu sebagai perkara utama, tetapi melihat kepada tokoh yang ada dalam parti tersebut, kepimpinan yang ada dalam parti tersebut. Ini perkara yang sebenarnya akar umbi UMNO, pemimpin UMNO kena fikir. Kalau PRU ke-14, orang muda menolak UMNO, bagaimana dengan PRU ke-15 kalau UMNO masih lagi tidak berubah? So kita cakap, UMNO nak apa? Segelintir pemimpin UMNO ni nak apa? Rasa hebat, boleh pergi pilihan raya dengan secara solo untuk menang semua. Saya rasa perkara ni dah tak boleh lagi syok sendiri. Kita dah tak boleh syok sendiri. Kita kena berpijak di bumi yang nyata. Kita kena berpastikan kepada realiti sebenar yang mana hari ini pilihan pengundi ni sangat terbuka. Dia tidak lagi macam dulu. Kalau dulu mungkin ada setengah-setengah tempat kita cakap, oh kat sini kalau kita letak songkok pun confirm menang. Tapi menepani PRU ke-15, ia tidak semudah itu. Kerana hari ni rakyat dah ada, semua dah ada telefon, semua ada internet, semua melihat dan membaca, melihat video dan sebagainya, yang mana mereka ni tahu dengan keadaan semasa.
Jadi kalau kata menepani ke depan ni, UMNO rasa bahawa UMNO begitu hebat, begitu kuat. Saya rasa kita kena betulkan rumah kita dulu. UMNO boleh memimpin negara ni. Ramai rakyat yang yakin dengan kepimpinan UMNO. Tetapi bukan kepimpinan UMNO yang ada masalah yang mana rakyat tak suka. Jadi kita sebenarnya sebagai ahli parti, walaupun saya digantung tetapi saya masih lagi ahli UMNO. Sebagai ahli parti ni, kita kena memfokuskan tentang repair rumah UMNO ni. Perbaiki rumah UMNO ni, perbetulkan rumah UMNO ni. Untuk memastikan orang muda ni menyokong UMNO. Janganlah cerita pasal rakyat yang itu hari dah sedar penipuan daripada PH. Walaupun mereka itu hari undi PH, hari ni mereka dah sedar. Tetapi tidak semestinya mereka ni akan mengundi UMNO. Kerana mereka melihat parti politik hari ini, mereka melihat, mereka memantau, mereka menjadi pemerhati yang begitu fokus hari ini. Yang mana kalaulah UMNO ni masih lagi tak berubah, masih lagi rakus, oleh kerana segelintir pemimpin yang rakus, orang melihat UMNO ni rakus. Walaupun bukan UMNO yang rakus, tapi segelintir pemimpin yang rakus, mereka melihat UMNO ni rakus. Jadi ini perkara yang sebenarnya perlu diperbetulkan oleh parti UMNO. Dan sebab itulah akar umbi UMNO kena bersuara perkara ni. Kepimpinan UMNO di bahagian dengan di pusat kena bersuara. Jangan diam. Kalau kita diam, kita tak bersuara, akhirnya besok kita jadi mangsa. PRU ke-14 ada segelintir akar umbi UMNO yang bersuara berkenaan dengan 1MDB. Ada segelintir ahli UMNO yang bersuara tentang skandal yang mana dimainkan oleh Pakatan Pembangkang. Tetapi perkara tersebut tak dapat dijawab. Saya sendiri salah seorang yang mempertahankan pada waktu itu. Kerana kita pun tak tahu faktanya, kita pun tak tahu cerita sebenarnya. Dan itu antara salah satu sebab kenapa rakyat menolak UMNO pada PRU ke-14. Jadi untuk menepani PRU ke-15 ni, kalau kita ada masalah yang besar dalam kepimpinan parti, orang muda tak akan sokong kita. Orang muda tak akan memilih kita. Jadi sebab itulah untuk ke depan ini kita kena pastikan UMNO ni diperbetulkan dulu. Ada juga yang tanya, dia kata, kenapa asyik ulas pasal UMNO je? Kenapa asyik ulas pasal Zahid Hamidi? Kenapa tak ulas berkenaan dengan Bersatu? Kenapa tak ulas berkenaan dengan Azmin? Macam saya cakap, saya tak meletakkan harapan kepada Bersatu ni. Dan saya yakin Bersatu ni sampai satu masa, mereka akan bubarkan parti mereka. Sebab dalam Bersatu tu orang UMNO juga. Dalam Bersatu tu orang UMNO juga. Tapi apa yang lebih penting adalah untuk ke depan ni. Apa yang lebih penting adalah ke depan. Nasib orang Melayu dan Bumiputera di tangan parti-parti politik Melayu dan Bumiputera. Ini sebenarnya yang perlu dirisaukan. Bukan saja saya ataupun bukan saja rakyat atas pagar, tetapi pemimpin parti politik yang ada dalam negara ini perlu sama-sama risau dengan perkara ni. Kalau PRU ke-15 nanti orang Melayu berpecah lagi, orang Melayu bergaduh lagi, yang akan untung ni pihak satu lagi. Satu lagi akan untung. Pihak PKR yang berfahaman liberal, pihak DAP yang chauvinis ini. Ini pihak yang akan untung bila Melayu bergaduh, berpecah.